Ya, bila ada perasaan sedemikian, kita kenalah mula buat persiapan. Yang mana saya yakin ramai di kalangan kita yang sedang dah mula warm up ibadah, kita kena buat persiapan yang menunjukkan kalau kita bersungguh, kita akan buat persiapan. Antara persiapan yang tuan-tuan buat majlis ni, macam ceramah malam ni, buat majlis-majlis persiapan, cantiklah tu. Banyak persiapan yang kita perlu buat. Okey, mungkin saya sebut satu dua perkara. Yang pertama, nak masuk bulan Ramadan ni, kita ada beberapa hari lagi. Persiapan yang pertama, beli baju raya. Ada yang dah selesai beli baju raya? Ha? Ada? Tak beli ni masa ni. Saya tadi datang awal sikit pergi beli baju raya dekat bilik. Selesaikan urusan baju raya sekarang, supaya bulan Ramadan kita boleh fokus ibadah. Smart time management. Ramadan ada masa lapang, tidur, berehat. Malam tarawih, baca Quran. Kalau boleh qiyamul lail, alhamdulillah. So masa untuk shopping kita dah settle awal. Settle bulan Syaban ni. Ini orang yang nak fokus ibadah, dia settle awal-awal. Apatah lagi di akhir Ramadan. Dah ustaz, saya anak 8 orang, beli sekarang tak ada diskaun ustaz. Beli hujung Ramadan jimat RM500. Tak apalah, kita rugi sikit duit, tetapi kita tidak terlepas kehebatan beribadah bulan Ramadan. Apatah lagi 10 hari. Dah ustaz, 10 hari lagi banyak diskaun, stok clearance. 3 malam akhir tu lagi power tak? Ya. Kuih biasa beli sebungkus 3 bungkus RM10, ni dah 5 bungkus kuih tak? Ya, ni macam mana? Itu cabaran. Para sahabat Nabi dulu 10 hari mereka sibuk mencari Lailatul Qadar. Kita cari kamdar. Kita cari kedai-kedai, jalan tar. Mana-mana tempat 10 hari. Sebab itulah persiapan pertama, esok hari Ahad pergi beli baju raya siap-siap. Bukan saya bergurau, saya serius. Dan saya pun buat, alhamdulillah lah. 2-3 tahun dah buat dah. 2-3 tahun memang kalau ceramah Syaban, saya akan suruh orang beli baju raya, supaya Ramadan kita boleh fokus. Kemudian al-ilmu, ini perkara yang sangat penting. Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkualiti, memang kena refresh ilmu. Alah, biasa dah ustaz cerita bab bulan puasa. Biarkan, ulang. Repetition is mother of knowledge. Penting ulang supaya perkara itu melekat, sebati, dan kita menjadi bersungguh untuk ibadah. Kita faham hebatnya ibadah puasa ini. Kehebatan ibadah puasa, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa, kalau kamu berpuasa, lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Perlu kita tahu tentang janji-janji Allah pada orang yang berpuasa, kelebihan-kelebihan ibadah puasa, manfaat-manfaat yang kita perolehi daripada ibadat puasa. Kereta kita biasanya akan ada tempoh masa kita kena servis kereta. Servis kereta biasa berapa kilo? Berapa ribu kilo? 5,000. Ada orang minyak 5,000, ada orang minyak 10,000. Servis sampai 5,000 servis. Kalau lah 5,000 ni kita tak servis, 8,000 baru kita servis. Macam mana enjin? Tak sihat sangat lah. Subhanallah. Hari ini diet orang-orang terlibat dalam perubatan, mereka memang mengakui bahawa sistem penghadaman manusia perlu kepada masa untuk kita servis. Perlu masa untuk kita beri sistem penghadaman kita ni rehat, nak baiki. Saya baca ada satu statement yang dikeluar, yang disebut oleh seorang pakar dalam bidang pemakanan. Dia sebut dalam satu majalah, Profesor Nikolai Vanilov. Orang mana ni? Pulau Pinang ke Kota Baru? Nikolai Vanilov dalam majalah pemakanan Moskow. Terjemahan lah, tak pandai bahasa Moskow. Terjemahan dia sebut, dia kata dinasihatkan kepada warga kota besar
supaya menikmati kesihatan yang sempurna dengan cara benar-benar menahan pemakanan dalam masa 3 hingga 4 minggu dalam setahun. Menahan pemakanan dalam masa 3 hingga 4 minggu dalam setahun. Wahai Profesor Nikolai Vanilov, Islam dah lama ajar kata. Memang bila kita tak makan, tak masuk makanan, ketika itulah sistem penghadaman kita mengambil kesempatan untuk memusnahkan sel-sel yang rosak dan menukar dengan sel-sel yang baru. Dan masa tak masuk makanan inilah peluang untuk sistem penghadaman kita buang toksin-toksin. Dipanggil detoxification process. Proses menyah toksikkan. Orang mengajar sains dah. Kalau ada doktor kat dalam ni, pakar-pakar perubatan, kalau saya tersilap, tolong perbetulkan saya, bagi tahu Ustaz. Fakta tu tak berapa tepat, bagi tahu je. Kalau betul, alhamdulillah lah. Tapi setakat yang saya baca, ini dibuat sebab sekarang ini pakar-pakar, kita ada doktor yang Islam, kita ada pakar-pakar yang mereka kaji, lalu mengeluarkan satu bidang. Alhamdulillah, saya belajar kat Yaman dulu, scientific miracle in Al-Quran. Mukjizat saintifik hari ini yang proven, yang Quran sebut, yang ini bila sains kaji, memang betul sebenarnya. So naik sains, naik lagi Quran, naik sains, naik lagi Quran. Ini kaedah dia. Bahawa Quran dah lama sebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik kalau kamu tahu. Baru sekarang orang tahu keperluan detoxification tadi dengan cara berpuasa. Subhanallah, ini kelebihan. Kerana itulah bila berlaku detoxification proses tadi, itulah yang mengeluarkan bau mulut. Mengeluarkan bau bukan saja di mulut sebenarnya, kerana proses dari dalam perut itu. Sebab itulah dia berkait pula dengan bab bersugi bagi orang yang berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i kata lepas zuhur makruh bersugi, tapi Imam An-Nawawi, ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri, mentarjihkan, menyatakan bahawa tidak makruh, boleh bersugi lepas zuhur pun, kerana bau itu bukan datang dari mulut, yang datang ialah dari dalam. Imam Syafi'i yang kata makruh, dia kata makruh bersugi lepas zuhur. Sebab apa? Sebab ada hadis yang menyebut bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi Nabi Muhammad kata bau kasturi, Imam Syafi'i kata dah kamu pergi buang bau tu makruh. Tak apalah, itu pembicaraan fiqh, khilaf fiqhiyah. Tapi walau bagaimanapun tetap itu satu kelebihan bau mulut tadi. Wa aimullah la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi. Pernah hidup bau kasturi? Pernah hidup? Zaman Nabi dulu, orang Arab kalau paling wangi nak sebut kasturi lah. Dia orang tak kenal lagi minyak-minyak wangi zaman sekarang, seliang-biang, esketo, baygon, etc. tak tahu lagi kan. Jadi sebut kasturi lah. Nak ceritanya wangi bau mulut orang puasa, kelebihan. Tapi janganlah bulan Ramadan nanti kita pergi kat kawan kita, dia kata kasturi. Itu dapat menampak. Jangan kita, Nabi tak suruh berkongsi. Nabi cerita kelebihan, bukan nak suruh kongsi. Yang mana orang yang berpuasa ni, selain pada kelebihan saintifik tu tak apa. Oh Ustaz, kalau gitu kita nak puasa lah, sihat, detox nanti detox. Salah niat. Nak puasa kerana nak sihat, salah. Kita ni either kita tahu manfaat hikmah saintifik atau tak tahu, kita tetap buat. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah. Aku tahu kelebihan, aku tak tahu kelebihan, aku tetap akan buat kerana ini perintah Allah. Dan kalau puasa jadi sihat Ustaz, alhamdulillah. Memang setiap perintah Allah akan berakhir dengan manfaat kepada diri kita kembali balik. Ya.